Tunggu sekejap ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan pelajari cara untuk menjawab soalan daripada buku SPS pada topik unit 2.3 iaitu kita nitrogen. Okey, buku SPS pada muka surat 18 dan buku teks pada muka surat 62. Okey, baik. Pelajar boleh lihat pada buku SPS awak, jangan lupa tuliskan tarikh. Hari ini adalah 15 hari bulan 2. Okey, kerana cikgu akan start mula ambil markah PBD hari ini dan juga tugasan-tugasan sebelum ni tolong hantar cikgu akan tik untuk markah PBD. Okey. Okey, baik. Okey, kalau daripada sini kita tengok pada soalan. Kaji kita nitrogen yang ditunjukkan di bawah. Okey. Kaji kita nitrogen yang ditunjukkan di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan berikut. Okey, kita lihat soalan yang pertama dia tanya, nyatakan jenis bakteria P hingga T dalam tumbuhan legum seperti kacang tanah. TP1. Okey. Okey. Okey, kita pergi pada dia nak huruf abjad kan, P, Q, R, P hingga T. So kita mula dengan P lah. So dekat sini dia tanya bakteria. Jadi bakteria apakah? Bakteria apakah yang hidup pada nodul akar tumbuhan kekacang seperti kacang tanah ni. Di kacang tanah ni ada, okey ingat, pada akar tumbuhan kekacang ni dia ada nodul bulat-bulat macam ni. Kalau siapa dengar cikgu punya video YouTube tu, cikgu ada terangkan. Dekat sini dia ada nodul. Nodul inilah tempat tinggal bagi bakteria tersebut, bakteria P ni. Okey, dan sebelum ni pada mendengar rendah kamu sudah belajar tentang hubungan di antara bakteria ini dengan pokok ni, pokok kekacang. So dia punya hubungan dia adalah mutualism. Means kedua-duanya akan mendapat faedah. Di mana bakteria akan mendapat makanan nutrien daripada pokok, manakala pokok dia akan dapat apa? Dia akan dapat ion nitrat, di mana bakteria ini berfungsi untuk menukarkan gas nitrogen dalam atmosfera kepada bentuk nitrat dalam tanah. So nitrat ni nanti dia akan serap oleh akar pokok. So pokok dapatlah sumber makronutrien, iaitu nutrien diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey, cikgu nak tanya, bakteria apa dekat sini? Bakteria pengikat nitrogen. Very good. Bakteria pengikat nitrogen. Sekejap cikgu nak offkan cikgu punya ni dulu, video dulu. Nanti kan nampak muka cikgu tak cantik. Sekejap. Alright. Mana tadi? Alright. Bakteria pengikat nitrogen. Tulisan cikgu jadi tak cantik. Okey. So, kita nak jawab ni soalan nombor 1 ni terus sekali dengan soalan nombor 2. Cuba buat tengok soalan nombor 2. Nyatakan proses yang dijalankan oleh bakteria P hingga T. So, kita tengok P. Tadi kan kita dah namakan bakteria P. So, bakteria P adalah bakteria pengikat nitrogen. Jadi, namakan proses tu. Proses yang dilakukan oleh bakteria pengikat nitrogen ni. Proses apa? Proses apa? Tengok buku teks, muka surat 62. Apakah nama proses yang dilakukan oleh bakteria pengikat nitrogen ni? Proses penitritan. Salah. Cikgu nak kena buka buku teks ke ni? Okey, sekejap Siapa yang dapat jawab? Buku SPS. Proses pengikatan nitrogen? Yes, proses pengikatan nitrogen. Mana buku teks? Okey, cikgu nak ingat kat sini, bagi pelajar yang belum lagi mendapat buku SPS, yang masih belum dapat buku SPS, cikgu ada masukkan satu fail PDF. Okey, fail PDF tu kamu boleh print dan kamu boleh
jawab dan hantar melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Okey, ini dia proses tu. Alamak, kena pakai pen. Kejap. Okey, ini dia. Okey, tindak balas proses pengikatan nitrogen yang dilakukan oleh bakteria pengikat nitrogen. Okey, kita kembali semula pada soalan. Salah. Bukan dekat sini. Dekat sini. Okey, baik. Okey, jadi proses pengikatan nitrogen. Sebenarnya pelajar, nama bakteria dengan nama proses dia lebih kurang je. Nampak tak? Bakteria pengikat nitrogen, proses pengikatan nitrogen. Senang je. Okey, kita lihat Q pula. Lepas P adalah Q. Okey. Terbesar pula. Okey, nitrogen dalam atmosfera ditukarkan menjadi ion nitrat dalam tanah oleh bakteria pengikat nitrogen melalui proses pengikatan nitrogen. Sekarang dia dah jadi nitrat dalam tanah. Kemudian nitrat dalam tanah ini diserap oleh akar pokok untuk membentuk protein tumbuhan. Kemudian protein tumbuhan dimakan oleh haiwan untuk membentuk protein haiwan. Okey, kemudian tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan ni dia tak boleh hidup lama, akhirnya dia akan mati. Bila dia mati, dia akan mereput. Lalu dia akan membentuk sebatian, dia akan membentuk sebatian amonium. Okey, di sini ada bakteria yang melakukan proses pereputan ataupun penguraian tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah mati ni. Okey, jadi dekat sini apakah nama bakteria tersebut? Bakteria apa? Pengurai. Cuba lihat daripada buku teks. Bakteria? Pengurai. Yes, bakteria pengurai. Okey, so kita terus jawab dia punya proses. Jadi Q, apakah proses yang dilakukan oleh bakteria pengurai ni? Proses penitritan. Salah. Sorry. Proses Tengok buku penguraian. teks. Yes. Tengok dekat buku teks. Mana tadi? Ni. Dia dah mati kan? Dia mengalami tindak balas penguraian. Proses penguraian dilakukan oleh bakteria dan kulat pengurai. So, selain daripada proses penguraian, kita juga boleh namakan dia sebagai proses. Saya cikgu tukar pen lah. Kita juga boleh jadikan dia sebagai proses pereputan atau penguraian. Alright? Okay, so dekat sini tulislah proses penguraian atau pereputan. Dua-dua pun boleh. Kat sini bakteria pengurai atau bakteria pereput ataupun dia nak bakteria kan. So jangan namakan kulat lah. Okey, baik. Kita lepas Q adalah R. So kita tengok pada R dekat sini. Okey, selepas dia jadi sebatian amonium, sebatian amonium akan sebatian amonium dia akan bertukar menjadi nitrit dalam tanah. Ion nitrit Jadi, ianya dilakukan oleh bakteria. Bakteria apa dekat sini? Bakteria penitritan. Yes, bakteria penitritan. Okey, bakteria penitritan ini melakukan proses apa? Penitritan. Proses penitritan. Kan senang je nama dia. Proses bakteria penitritan, proses penitritan. Bakteria pengikat nitrogen, proses pengikatan nitrogen. Bakteria pengurai, proses penguraian. Senang kan? Okey, baik. So kita lihat yang S pula. Okey, ion nitrit dalam tanah juga boleh ditukarkan menjadi ion nitrat yang akhirnya nanti diserap oleh akar pokok juga. Dan dekat sini pun dia ada bakteria juga. Apa nama bakteria tu? Untuk S. Bakteria. Tengok daripada buku teks. Kita tengok buku teks. Okey, mana? Dah jadi sebatian amonium kan? Dia jadi ion nitrit. Ion nitrit juga boleh bertukar menjadi ion nitrat. Jadi proses apa? Proses apa ni?
proses penitritan. Bakterianya adalah bakteria penitritan. Jadi tukarlah dekat sini. Sama je, bakteria penitritan yang dilakukan oleh melalui proses penitritan. Jadi ingat, proses penitritan ada 2 kali, iaitu sebatan amonium kepada nitrit dan juga nitrit kepada ion nitrat dalam tanah. Dan akhirnya ini berkitar balik semula. Okey, ion nitrat diserap oleh akar pokok untuk membentuk protein tumbuhan. Kemudian dimakan oleh haiwan, membentuk protein haiwan. Kemudian tumbuhan dan haiwan mati, membentuk sebatian amonium oleh bakteria pengurai. Kemudian sebatian amonium bertukar menjadi nitrit. Nitrit bertukar menjadi nitrat dan berulang balik. Tapi pelajar, kalau dinamakan sebagai kitar, satu kitar dia mesti patah balik. Kita start dengan apa tadi? Kita start dengan gas nitrogen dalam atmosfera kan. So sepatutnya sekarang ni dia semua berpusing sampai ion nitrat je. So tidak dinamakan satu kitar kalau dia tak kembali semula menjadi gas nitrogen dalam atmosfera. Jadi ada satu proses yang dapat menukarkan ion nitrat dalam tanah ni menjadi gas nitrogen di atmosfera. Ini dilakukan oleh bakteria apa? Cuba tengok buku teks. Bakteria apa yang belum? Bakteria pendenitritan. Ya, kita tengok kat sini daripada ni ion nitrat dia kembali semula menjadi gas nitrogen oleh tindak balas pendenitritan ataupun proses pendenitritan oleh bakteria pendenitritan. Senang je. Nama proses dengan nama bakteria adalah sama. So pendenitritan. Dan prosesnya proses pendenitritan. Okey, sorry tulisan cikgu tak cantik sebab tak biasa guna pen digital ink ni. Okey, baik. So kita pergi pada soalan yang ketiga. Tandakan right bagi tindakan-tindakan yang dapat menambahkan kandungan nitrat dalam tanah. Okey, kita lihat pada buku teks. Okey, kita lihat tak nak bergerak pula dia. Okey, kita lihat pada buku teks yang ni. Okey, proses penambahan ion nitrat dalam tanah. So ada 3. Okey, yang pertama adalah fenomena semula jadi, iaitu melalui tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Yang kedua melalui proses pengikatan nitrogen. Sebab dia tambahkan. Jadi proses pengikatan nitrogen ini menukarkan gas nitrogen kepada ion nitrat dalam tanah. So dia menambahkan ion nitrat dalam tanah. Proses penitritan pun sama. Proses penitritan menukarkan sebatian amonium kepada nitrit, kemudian nitrit menjadi ion nitrat. So dia menambahkan kandungan ion nitrat dalam tanah. So ini dia 3 proses yang dapat menambahkan ion nitrat dalam tanah. So kita pergi pada soalan. Okey, menambahkan kandungan nitrat dalam tanah. Yang mana? Satu betul atau salah? Melalui bakteria pengikat nitrogen. Betul atau salah? Betul. Ya, betul. Sebab bakteria pengikat nitrogen menukarkan gas nitrogen kepada nitrat. Jadi dia menambahkan kandungan nitrat dalam tanah. Okey, yang kedua melalui bakteria penitritan. Betul atau salah? Betul atau salah? Tak ada orang nak jawab, awak jawab sendiri saya ajarkan je. Tak nak jawab, sama-sama jawab sendiri seorang-seorang. Macam mana? Cepat kita discuss sama-sama. Betul. Yes, betul. Sebab bakteria penitritan, nampak kat sini, dia menukarkan sebatian amonium menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat. So dia menambahkan. Okey, melalui bakteria pengurai. Betul atau salah? Ni bakteria pengurai. Salah. Okey, ni bakteria pengurai sini. Betul tak dia menambahkan nitrat dalam tanah? Salah, bakteria pengurai ini hanya menukarkan tumbuhan dan haiwan yang telah mati, dia mereput menjadi sebatian amonium, bukannya menjadi ion nitrat. So salah. Okey, yang keempat, melalui tindakan kilat. Betul atau salah? Betul.
Betul. Okey, baik. Kita pergi pada soalan yang keempat. Tindakan yang manakah mengurangkan kandungan nitrat dalam tanah? Okey, kita pergi pada buku teks. Okey, kita pergi pada buku teks. Yang ini merupakan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Maksudnya ion nitrat tu dia berkurang. Iaitu ada 3. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Maksudnya tumbuh-tumbuhan menyerap ion nitrat dalam tanah oleh akarnya. So dikurangkanlah ion nitrat daripada tanah sebab tumbuhan dah serap. Okey, yang kedua melalui proses pendinitritan di mana ion nitrat dalam tanah ditukarkan oleh bakteria pendinitritan membentuk gas nitrogen. Jadi dia singkirkan ion nitrat daripada tanah menjadi gas nitrogen. Okey, yang ketiga proses melarut resap nitrat. Macam mana proses melarut resap nitrat ni? Okey, ion nitrat yang ada dalam tanah dia akan dilarut lesapkan oleh air hujan. Kita tengok ada nota dekat sini. Okey. Ion nitrat dalam tanah melarut lesap dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. So dia akan menyingkirkan ion nitrat dalam tanah. So dia dah melarut dalam air hujan, kemudian air hujan akan bawa dia pergi ke sungai ataupun air bawah tanah. Jadi dia kurangkan kandungan nitrat daripada tanah. So ada 3. Okay, so kita tengok jawapan ni. Boleh jawab tak? Melalui bakteria pendinitritan betul atau salah? Betul. Good. Penyerapan akar? Kurangkan tak kandungan nitrat dalam tanah? Penyerapan oleh akar. Salah. Betul lah. Akar pokok dia serap ion nitrat dalam tanah untuk dia membentuk protein tumbuhan. Betul tak? Jadi dia kurangkanlah kandungan ion nitrat dalam tanah. Betul tak? Kan? Dia nak buat protein tumbuhan, dia akan serap, akar dia akan serap ion nitrat daripada tanah. Jadi dia akan kurangkan kandungan nitrat dalam tanah. Okey, yang ketiga melalui larut resap nitrat. Betul tak? Betul. Yes. Dan yang keempat melalui bakteria pendinitritan. Betul atau salah? Salah. Bakteria pendinitritan. Salah. Sebab apa? Bakteria pendinitritan ni dia menambahkan kandungan nitrat dalam tanah, bukan mengurangkan. Sebab bakteria pendinitritan dia akan menukarkan sebaitan amonium kepada ion nitrit, kemudian ion nitrit kepada ion nitrat. So dia menambahkan. Okey, faham Okey, baik, kita pergi kepada yang kelima. Kepentingan kitar nitrogen. Okey, sebenarnya dalam peperiksaan untuk soalan section B, kertas 2, kamu dikendaki untuk menghafal sekurang-kurangnya 2 kepentingan kitar nitrogen. Dah cukup. 2 sekurang-kurangnya. Jadi awak hafal 2 lah. Senang je awak ambil A dan awak ambil B. Iaitu yang dia dapat mengekalkan apa dalam tanah? Mengekalkan apa dalam tanah? Mengekalkan apa pada tanah? Kitar nitrogen ni. Kesuburan. Mengekalkan kesuburan. Bagus. Dia mengekalkan kesuburan di mana kitar nitrogen ni dapat menukarkan gas nitrogen menjadi bentuk ion nitrat dalam tanah untuk diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Ion nitrat ni penting pada tanah kerana nitrat ni daripada nitrogen. Nitrogen merupakan makronutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Jadi bila ion nitrat banyak dalam tanah, maksudnya tanah itu subur untuk pertumbuhan pokok. Okey, B. Mengekalkan kandungan dalam alam semula jadi. Apa yang kita nak kekalkan? Kandungan gas nitrogen. Kita dapat mengekalkan kandungan, cikgu salah kejap ya. Kandungan gas nitrogen dalam atmosfera ataupun dalam alam semula jadi. Cikgu nak tanya, berapakah kandungan gas nitrogen dalam atmosfera? 78%. Very good, 78%. So that we can maintain 78% of nitrogen gas in the atmosphere. Okay, C. Membantu pembekalan berterusan apa pada tumbuhan dan juga haiwan? Ini apa? Kita tengok Protein tumbuhan dan protein haiwan. Kita tengok ni. Ni dia. Apa dia? Daripada buku teks yang C. Membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. So tulislah dekat situ. Pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein
haiwan. Okey, dah siap dah. Jadi jangan lupa untuk kamu, terbesar kecil pula. Jangan lupa tuliskan kat sini tarikh dan hantar melalui Google Classroom ataupun ataupun WhatsApp melalui Google Form. Upload guna Google Form. Jadi jangan hantar melalui WhatsApp macam itu je. Nanti cikgu tak boleh nak simak, ramai sangat hantar kat situ, susah. So cikgu akan kumpulkannya dalam folder nama masing-masing. Jadi ingat, hantar ikut nama masing-masing. Okey, cikgu nak buka soalan. Ada persoalan tak tentang topik kita nitrogen? Okey, cikgu nak maklumkan kat sini topik kita nitrogen adalah soalan killer yang cikgu dapati berdasarkan pengalaman cikgu. Setiap batch SPM dia ada masalah tentang topik kita nitrogen. Sebab apa? Dia tidak menghafal proses dan juga nama bakteria dalam kita nitrogen tersebut. Oh, Kashwini ada soalan ke Kashwini? Boleh tanya? Ada soalan nak tanya? Ramai cikgu nak ulang sekali lagi ramai yang tak boleh jawab kalau dalam ni tentang topik kita nitrogen. Sebab itu cikgu sediakan soalan Google Form sebanyak 30 soalan. Dan soalan yang cikgu bagi tu adalah soalan yang hujung-hujung, yang bawah-bawah tu 10 soalan tak silap cikgu, adalah soalan SPM sebenar. Kalau kamu boleh jawab dengan betul, bermakna kamu akan berjaya jawab betul dalam SPM nanti. Ada soalan nak tanya? Tiada. Ni dah tepat pukul 12.30 betul tak? Boleh tak cikgu tamatkan kita punya Google Meet kita hari ni? Boleh kot. Okey, jangan lupa pelajar untuk hantarkan tugasan muka surat 18 ini dalam Google Classroom ataupun Google Form yang cikgu sediakan. Okey, sampai jumpa lagi. Okey cikgu, bye-bye. Bye cikgu. Okey, bye. Cikgu. Terima kasih cikgu dan bye-bye. Okey, bye.